Sekejap eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Afka boleh mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Alright, so saya dah study. Kejap eh. Alhamdulillah masuk, 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 masuk. Okay, siapa lagi eh? Alright, okay. Okay, right. Now, Alhamdulillah. So, hari ni kita nak sambung balik. Sebenarnya tajuk ni tak susah. Dan sebenarnya saya suka je belajar online. Awak tak suka, saya suka sikit. Sebab untuk saya sebagai seorang cikgu, bila saya ajar online, sebenarnya saya ada banyak masa untuk saya study. Kalau saya kat sekolah, banyak masa saya tu kat tengah jalan tau. Yang ni masa saya boleh study sikit lah. Alright, okay. Dan satu lagi kebaikan belajar online ni, tak semua belajar online ni buruk. Buruknya satu, awak semua off camera, saya tak tahu korang faham ke tak. Dan satu lagi, satunya buruknya belajar online ni, kalau tempat korang belajar tu tak kondusif, macam satu hapa tak melekat dekat dalam otak. Maksud saya kalau korang nak belajar online, satu first step sebenarnya korang kena ada tempat yang kondusif. Korang tak boleh belajar baring atas tilam semacam tu. So maksudnya korang kena ada tempat kondusif tu, sama nak bayangkan itulah sekolah awak. Maksudnya korang kena duduk atas mesti ada meja, mesti dah ada buku, dah ada buku teks, buku SPS kat tepi-tepi awak. Kalau korang masuk kelas PDPR ni, online ni, just tengok handphone, dia tak berkesan. So basically dah alang-alang masuk kelas, saya tambah sikit dah alang-alang masuk kelas online ni, make sure awak duduk tu cara yang elok, jangan baring. And then make sure ada buku teks, and then ada buku SPS. Kalau ada tu semua, insyaAllah dia okey. Dan satu lagi kebaikan kelas online ni untuk saya tak tahu untuk awak. Untuk saya boleh tengok balik recording tu dan saya tahu kat mana saya salah dan saya boleh repeat balik lagi sekali. So dia punya kebaikan satu kelas online ni dia baik untuk saya adalah saya boleh betulkan balik mana yang saya salah. Okay, now kita sambung tajuk ni. Tajuk ni for those yang lelaki ke siapa-siapa yang suka mereka cipta, yang suka macam nak bidang engineering. Tajuk ni adalah tajuk yang paling korang kena terror. Sebab kalau korang masuk poli, dua tajuk ni memang tajuk yang korang akan belajar balik lah. Okay, now, so pertama adalah, okay, Afi Daniel masuk. Okay, pertama adalah prinsip Pascal. Dalam prinsip Pascal, sama tau persamaan antara bernoulli dengan Pascal, dia menekankan konsep tekanan. Tetapi dalam Pascal, penyebaran tekanan dalam bendalih tertutup. Maksudnya, tekanan dalam prinsip Pascal ni dia nak cakap, dia melibatkan dalam satu sistem namanya sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik, kita nak kata tekanan boleh dipindahkan dalam satu sistem tertutup. So senang kata apa-apa tekanan bendalih, tekanan boleh dipindahkan dalam satu sistem tertutup. Kalaulah dalam hidrolik, keyword dia untuk sistem hidrolik, macam sistem semalam kita belajar pasal brake kereta dan juga macam brake motor, kita nak kata apa-apa dia pakai minyak, tapi biasanya kalau brake, dia pakai minyak. So minyak adalah bendalih. Dan dalam brake tu dia menggunakan sistem namanya sistem hidrolik. So sistem hidrolik ni kita nak cerita ada tekanan dipindahkan. Okay, so senang kata bendalih dipindahkan. Tapi rulesnya dia mesti dalam satu sistem tertutup. So kalau kita cerita pasal Pascal kita nak cerita pasal tekanan boleh dipindahkan tetapi dalam satu sistem tertutup. Okay, hari ni kita nak cerita pasal prinsip Bernoulli. Dia cerita pasal tekanan juga. Tetapi dalam prinsip Bernoulli ni, dalam sini kita nak cerita tekanan dengan hal laju. Dekat prinsip Bernoulli ni kita nak cerita mengenai perkaitan antara tekanan dan juga hal laju. Dia kaitan dengan tekanan dan hal laju. Semalam kita kata kalau hal laju tu tinggi, tekanan Rendah. yes, rendah. So dalam prinsip Bernoulli kita nak cerita adalah mengenai bendalih yang bergerak. Bendalih
yang bergerak. Kalau kita kata Pascal, bendali dalam satu tempat yang tertutup. Bezanya tu, dia bendali, dia melibatkan tekanan. Tapi kalau Pascal dalam satu sistem tertutup. Okey, kalau dalam prinsip Bernoulli, kita nak cerita bendali yang bergerak. Bila bergerak, sebab tu kita ada kaitan dengan hal laju. Okey, so bila kita cerita pasal hal laju dengan tekanan tak kawan. Kalau hal laju tu tinggi, Arif masuk, ya. Okey, bila hal laju tinggi, tekanan rendah. So dalam tajuk prinsip Bernoulli ni dah terror sikit saya. Okey, yelah tengok 10 kali video kalau tak faham juga tak tahulah. So dalam yang prinsip Bernoulli, kita nak cerita ni je. Apabila hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. Dan dalam tajuk ni kita nak tengok apakah kesan perbezaan tekanan. Okay. Now, perbezaan disebabkan prinsip Bernoulli dan kita tahu kesan perbezaan tekanan. Sebab tu engineer ni boleh cipta banyak orang kata alat ataupun kita kata kenderaan yang menggunakan konsep Bernoulli. So senang kata kalau korang nak hebat jadi engineer, sebenarnya korang kena tahu pasal konsep tekanan. Macam mana korang nak kurangkan geseran, bila masa korang nak kurangkan geseran, bila masa kita nak menambahkan geseran, macam friction geseran tu adalah penting. Okay, kalau kita nak geseran, kita nak bagi kereta tu stop. Tapi kalau kita nak laju, kita kurangkan geseran. Okay, now siapa ni? Tengah ni. Cikgu tak ada internet. Okay, faham. Nanti suruh dia tengok recording, okay? So saya tak marah pun. Janji korang tengok recording. At least korang bagi tahu saya, korang okay. Saya paranoid dengan budak tingkatan 4. Budak tingkatan 4, dia tak biasa dengan saya. Bila saya message, tak dia orang buat apa kat saya. Dia orang blue tick je saya. Saya tanya baik-baik, saya tak marah pun. Kenapa awak tak masuk kelas? So semua orang tengok je message tu. Biadab. So, apa? Budak tingkatan 4. Tak ada, dia bukan biadab, dia tak kenal saya. Saya husnuzon, saya fikir dia orang takut. Mungkin dia orang baca. Tak, WhatsApp ni selalu kan macam saya Telegram lah kan, saya PM, saya personal message. Dia sebenarnya perasan tak kalau message tu dia bergantung kepada kita baca. Kalau dia takut, macam awak kan, sebab awak dah kenal saya. So bila awak baca message saya, awak akan baca dengan nada, weh, kenapa tak datang? Nada saya macam tu. Tapi kalau budak yang tak kenal saya, macam budak dia tempat, saya takut dia baca, kenapa kau tak datang? Dia ingat saya punya message tu adalah dalam nada marah. Faham tak? Sebenarnya message ni boleh miscommunication. Korang pernah gaduh tak pasal message WhatsApp? Sebab dia tak ada nada kan. So saya expect budak-budak ni tengah takut dengan saya lah kan. So tak apalah, biarkan budak tak matang macam tu lah. Okay, dia orang baru mencari identiti kan. So tak apa, at least kita fokus dulu kat awak. Now, dalam prinsip Bernoulli ni saya dah hebat sikit ni. Excited nak ajar hari ni berbanding semalam. Dalam prinsip Bernoulli ni kita nak cerita apabila hal laju bendali tinggi, ingat tau hal laju dengan tekanan ni dia musuh tak kawan. Kalau hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. Okay, right. Kita nak cerita macam ni. Korang pernah main yang ni tak? Yang ni saya tak pandai sikit tau. Ni, pingpong yang korang dekat hair dryer nak bagi dia terapung tu. Pernah tak? Pernah tak rasa macam tu? Pernah kan? Tapi sebenarnya untuk saya susah lah nak bagi dia balance. Dia kena tangan tu stabil. So sekarang, kita nak tengok macam mana bola pingpong ni tak jatuh. Awak tengok bola pingpong ni tak jatuh. Dia tak jatuh adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan tau. Keyword dia satu, tak jatuh disebabkan oleh perbezaan tekanan. So awak tengok yang ini, saya tulis color hijau ni. Awak rasa yang warna hijau ni tekanan tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, hebat. Tekanan adalah tinggi. So dekat sini kita kata tekanan tinggi. So tekanan tinggi dekat luar, saya tukar warna biru pula bagi awak senang nak faham. Yang biru ni pula, dekat luar ni, luar persekitaran ni, luar ni, ini adalah tekanan adalah tinggi ke rendah kalau kat luar tu? Rendah. Rendah. Dia sini tekanan rendah adalah sebab kat sini tak ada hal laju. Maksudnya kat luar tu udara dia pegun. Pegun tu maksudnya tiada pergerakan. Sebab kat sini kita kata hal lajunya adalah rendah ataupun dia tak ada hal laju, dia pegun. Dia duduk diam. Kalau dekat sini kita kata kenapa tekanan dekat sini yang warna hijau ni adalah tinggi adalah disebabkan kat sini tekanan rendah lah dok. Apa Mardiana buat ni? Okay, so kat sini tekanan adalah rendah hijau, tekanan adalah rendah.
adalah disebabkan laju adalah tinggi. Disebabkan ada perbezaan tekanan ni, okey. Ini yang menyebabkan bola pingpong ni terapung. Senang kata disebabkan awak nampak dekat sini tekanannya adalah ya Allah Cikgu, Mardiana. Ya, salah. Afkar, maafkan saya Afkar. Punyalah excited tapi salah juga ajar. Kejap Okay, saya buat ulang lagi sekali. Saya baiklah budak UiTM. Okay, jap. Budak baik je Jap. Lagi sekali. Apa ni tak boleh padam? Okay. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, Kuzami masuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca Bismillah kot. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya ulang lagi sekali. Yang warna biru tu dekat bahagian luar. Bahagian luar tu tak ada hal laju. So, bila tak ada hal laju, kita kata hal laju kat situ rendah. Tetapi tekanan adalah Tinggi. tinggi. Thank you Hadi Fariri. Saya perlukan budak lelaki, saya perlukan respon, okay? Cikgu Bayu ajar fizik ni boleh, tapi saya struggle sikit tau. So, awak kena support saya. So, kalau yang dekat dalam ni, yang kita tengah letakkan udara ni, kat sini ni, hal lajunya adalah tinggi. Apa, Mardiana? Okay, dekat sini hal lajunya tinggi. Sebab kita pakai ni kan, hair dryer, dekat sini tengah sembuh, so hal laju adalah tinggi. Bila hal laju tinggi, tekanan adalah rendah. Disebabkan oleh perbezaan tekanan, okay, dekat sini tekanan tinggi, ia menyebabkan, ada perbezaan tekanan kat sini, ini menyebabkan bola pingpong tu tak jatuh. So kesimpulan, bola pingpong tak jatuh sebab pergerakan udara yang laju menghasilkan tekanan yang rendah. Lepas tu tekanan di sekelilingnya adalah lebih tinggi. So disebabkan ada perbezaan tekanan yang nyata, itu yang menyebabkan bola tu boleh terapung ke atas tu. Okay. Nah, kemudian kita tengok pula yang ni yang tiup. Okay. Yang tiup ni, katakanlah ini Hadi Fariri, dia tiup. Kat sini hal laju tinggi ke rendah? Kena tiup. Tinggi. Hebat. tinggi. Sini adalah hal laju adalah tinggi, so tekanan adalah rendah. Dekat luar kertas ni? Dekat luar kertas ni? Yang luar ni? Hal laju rendah, tekanan tinggi. Very good. Dekat sini adalah hal laju adalah rendah, tekanan adalah tinggi. Biasanya dari pergerakan tekanan tinggi ni, dia akan tekan dekat kawasan yang rendah. Maksudnya, perbezaan antara tekanan, kita ada tekanan tinggi, kita ada tekanan rendah. Tekanan tinggi, tekanan rendah. So, kalau nampak perbezaan tekanan tinggi tu dia akan menolak dekat tekanan yang rendah. So, dekat sini, apa jadi pada kertas tu? Kertas tu makin jauh ke ataupun kertas tu melekat? Teka, dua jawapan je. Sama ada kertas tu bila Melekat. Yes, dia akan melekat. Kenapa melekat? Sebab dekat luar, tekanan ni tinggi. Kat luar tekanan tinggi ni, dia menolak ke dalam. So, dua-dua helai kertas tu akan melekat. Kerana dekat bahagian dalam, dia adalah tekanannya adalah rendah. Okey, bahagian luar pula tekanannya adalah tinggi. Disebabkan bahagian luar ni adalah tinggi, dia akan menolak. Tu yang menyebabkan kertas tekan. So, awak buatlah sekarang. Saya malaslah nak buat. Sebab saya buat selalu tak jadi. Okay, now. So, yang ini pula. Awak teka tau. Ini bayangkan, ini pula awak bayangkan, ini acap. Acap saja je. Kita ada satu straw yang bengkok tu tau. Tapi dekat bahagian ni kita buat lubang. Lepas tu kita tiup. Acap tiup. So, bila acap tiup, kat sini, hal laju dia tinggi ke rendah? Hal laju tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, hal laju adalah betul, tinggi. Bila hal laju tinggi, tekanan? Rendah. Yes, very good. Tekanan dekat sini adalah rendah. Cerita-cerita tekanan je. Tekanan kat sini rendah. Dekat sini tak bergerak tau. Bila kat sini tiada pergerakan, sini tak ada pergerakan, tekanan dekat sini tinggi ke rendah? Yang ni. Yang dekat air ni. Dekat bahagian sini. Tinggi. Yes, very good. Tekanan akan jadi tinggi. Good. Sekejap ya, Haziq Azhar. Yes. Teka tau. Dekat bahagian ni, tekanan ni adalah tinggi. Saya tukar color. Tekanan dekat bahagian sini tinggi. So, apa jadi dekat air tu? Teka. Dia blue.
Okey, biasa geluk-geluk-geluk lah. Ya, faham. Okey, ataupun kalau dia terlampau perbezaan tekanan tu terlampau tinggi, apa jadi pada air ni? Air ni boleh tertarik pergi keluar tak? Terpecik. Yeay! Dia akan menyebabkan, hebat. Dia akan menyebabkan ada air tu terpecik, air keluar. Kenapa air tu boleh keluar? Adalah disebabkan dekat sini tekanannya adalah tinggi. Dekat bahagian sini tekanannya adalah rendah. Disebabkan perbezaan tekanan, dia boleh tarik air tu naik ke atas dan dia menyebabkan air tu boleh keluar. Okay, so ayat dia dekat sini air tu boleh terpercik keluar. Kenapa dia boleh terpercik keluar? Lagi sekali adalah disebabkan oleh pergerakan udara yang laju. Kat sini udara tu laju. Sini laju. Okay, jap tukar warna pen. Sini laju. Sini tekanan rendah. So pergerakan udara yang laju menghasilkan tekanan yang lebih rendah dekat X. So dia akan menyebabkan air tu dia akan menolak air pergi ke atas. Okay, so air tu akan keluar, terpercik keluar. Nah, so kesimpulannya kita nak kata adalah prinsip Bernoulli ni adalah pergerakan bendali daripada bendali yang laju tekanannya adalah rendah. So kita tengok buku SPS. Buku SPS pada muka surat 106. Cuba tengok buku SPS pada muka surat 106. Ya, 106. Okey, tadi Afkar baca doa. Afkar dah siapa jawab soalan ni? Soalan nombor 1. Afkar kalau tak ni type pun boleh. Soalan nombor 1. Okey, saya pilih lah. Boleh Okey, saya nak ni lah Hadif. Saya nampak macam Hadif ni macam hari ni dia boleh jawab semua soalan. Saya rasa Hadif ni suka fizik kot. Okey, Hadif cuba. Saya cuba cikgu. Bola pingpong. Terapung. Bola pingpong terapung ataupun kita kata dia tak jatuh. Terapung boleh. Terapung. Ataupun tak jatuh. Okey. Okey, kenapa? Sebab pergerakan udara laju menghasilkan kawasan bertekanan Rendah. Yes, hebat. Rendah. Tekanan di sekeliling yang lebih? Tinggi. Ya, tinggi. Mengekalkan? Itu saya tak tahu. Ya, mengekalkan kedudukan. Ini ni bahasa dia. Mendudukan kedudukan bola pingpong. So, bola pingpong ni kat sini dia tak jatuh. Right, ni dah hebat. Okay, so Hadif hari ni pilih nombor 2. Nak siapa? Saya nak Muaz cikgu. Muaz! Muaz? Ya. Okay, 2 helai kertas itu akan? Melekat. Ya, terima kasih melekat. Melekat pergerakan udara laju di antara kertas itu. Ni kat sini laju. Okey, menghasilkan kawasan tekanan. Rendah. Yes, very good. Tekanan rendah. Tekanan di luar, dekat luar ni. Lebih tinggi. Yes, adalah lebih tinggi. So, dia menekan kertas tu ke dalam. Okey. Nah, Muaz nak siapa? Soalan nombor 3. Nika. Nick! Ayo. Bismillah. Bolehlah. Air terpecik keluar. Air terpercik keluar. Kerana pergerakan udara yang laju menghasilkan satu ni laju. Keywordnya laju. Kalau laju, kawasan tekanan. Rendah. Ya, Rendah. tekanan rendah. Hebat dah. Rendah. Tekanan udara yang lebih. Tinggi. Ya, tinggi. Di permukaan air akan menolak air. Ke apa Air tu tu? daripada Ke udara. ni dari bawah. Ni bawah. Bawah. Nak pergi ke mana ni? Ke atas. Ya, dia akan bergerak ke atas. Yeay, saya dah hebat sikit ajar fizik. Alhamdulillah. Okay, Jimo masuk. Alhamdulillah. Okay, now. So, kita tengok kat sini tau. Nyatakan perbezaan antara tekanan bagi bendali atau cecair yang bergerak dengan sesuatu bendali pegun. Bendali pegun ni tak bergerak macam awak. Awak duduk diam. Macam kalau tiba-tiba ada bas lalu. Okay, so apa jadi kan? So, kita nak kata kat sini, tekanan bagi bendali yang
Ah, yang apa? Sini adalah pegun. Pegun ni tidak bergerak. Yang ni saya jawablah untuk awak. Tekanan bendalih bagi tekanan bendalih yang bergerak. Okey, sini saya bagi keyword bergerak. Kalau bergerak tekanan kalau bendalih tu bergerak dia punya tekanan Rendah. rendah. Yes, very good. So tekanan bagi bendalih ni adalah rendah. So yang ni awak dah hebat. So kalau awak ingat macam ni, kalau awak bawa motor laju, awak punya tekanan Rendah. rendah. Kalau dia bawa motor slow, tekanan tinggi. So ingat tu je. Hal laju dengan tekanan dia tak kawan. Okey, so sekarang kita nak tengok apakah jenis bahan-bahan yang menggunakan konsep Bernoulli ni. So kita ada 3. So kita ada racun serangga, kita ada penuduh Bunsen, kita ada neraca tuas. Okey. Right. So kesimpulan. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, antara penyembur racun serangga, penuduh bangsa dengan neraca tuas tu, okey, mana satukah yang menggunakan prinsip Bernoulli? Penunuh Bunsen. Betul? Lagi? Neraca tunas tu. Ai, oi, tak. Tuas. Okey, weh. Saya tambah sikit tau. Neraca ni, dia tu penimbang. Penimbang, awak rasa dia ada pakai hal laju ke? Tak. Neraca tuas. Ini kan macam timbang je. Tapi Penimbang timbang, ni macam penimbang. Tapi penimbang old school. Sekarang kita banyak pakai penimbang elektronik. Yang ni penimbang old school. Nama penimbang old school ni kita panggil dia neraca tuas. So apa-apa penimbang dia tak pakai hal laju. Okay. So jawapannya sebenarnya sini tau. Ini adalah penyembur racun serangga dan juga kita pakai penunuh Bunsen. So kalau lah awak tengok kat sini, kita tengok dekat 3 ni tau. 2 ni. Macam penunuh Bunsen, saya cerita penunuh Bunsen sikit je. Penunuh Bunsen ni kenapalah dia ada pakai kaitan Bernoulli macam ni tau. Dekat dalam ni, bila ada api kat dalam ni, kita kata kat dalam ni, hal laju adalah tinggi. Bila hal laju tinggi, tekanan Rendah. rendah. Yang dekat bahagian sini nak bagi udara masuk tau. Macam mana udara boleh masuk untuk bagi api ni? Sebab dekat luar ni, dia hal lajunya adalah rendah. Pegun, udara kat luar pegun. Pegun masuk tidak bergerak. Bila sini hal laju ni rendah, tekanan? Tinggi. Tekanan tinggi. Alright, sorry. Tekanan tinggi. So senang kata, kenapa udara boleh masuk? Udara boleh masuk disebabkan dekat luar ni tekanan dia adalah tinggi. Sebab kat luar pegun. Bila pegun kita kata hal laju dia adalah rendah. So dia senang kata udara boleh masuk untuk pembakaran adalah disebabkan oleh tekanan tinggi dekat luar, dia paksa udara tu masuk. So penunuh Bunsen menggunakan konsep Bernoulli. So maksudnya udara dipaksa masuk disebabkan udara kat luar tu adalah tidak bergerak, pegun, so udara masuk ke dalam penunuh Bunsen, so boleh berlakunya pembakaran. Okay. Now, so nombor 3. Dah hebat dah ni nombor 3. Now, nampak saya boleh ajar. Tak, saya suka macam ni tau. Bila korang boleh jawab, maksudnya saya ajar betul. Bila korang tak boleh jawab, there's something wrong dengan saya mengajar. Maksudnya korang tak boleh nampak bayang. So bila korang tak boleh nampak bayang, saya rasa risau sikit lah. Okay, now, berdasarkan penyataan ni, ini menggunakan prinsip apa? Tengah belajar prinsip apa ni? Bernoulli. Ya, Bernoulli. Okay, now, yang ni menarik. Yang ni saya suka. Ya, betul. Yang ni menarik tau. Saya suka sebab dia adalah, sebenarnya fizik ni, sains ni adalah something, benda yang berlaku, kita tahu kenapa dia jadi macam tu. So, disebabkan oleh fizik, kita ada banyak ciptaan. Sebenarnya kalau korang yang modified motor, korang suka bagi motor, bagi laju semua tu, actually korang menggunakan konsep fizik tapi konsep fizik secara tidak, what do we call secara tidak sedar, unconscious lah. Okay, sebab korang tak belajar secara proper, tapi sebenarnya ramai orang yang bega-bega, especially ke mana-mana boys ke perempuan pun sama, kalau korang suka modify ataupun korang selalu suka buat mak korang marah,
korang suka bega-bega barang, sebenarnya korang ada perasaan ingin tahu, sebenarnya korang ada menggunakan konsep fizik masa korang menjahannamkan bahan tu, barang tu. Okay, tapi korang jangan cakap dengan mak awak macam tu pula. Tengah belajar kan. Nah, memang lah. Nasib lawak. Nah, so terangkan mengapa tiupan angin. Jom kita tengok soalan ni tau. Terangkan mengapa tiupan angin kencang dapat mengangkat bumbung. Keyword. Tengok Awak bayangkan ini bumbung. Atas ni adalah bumbung. Ni bumbung. Sewa ini hijau bumbung. Ini adalah dinding rumah. Sekejap, saya tukar kalak. Alamak, sekejap Yang ini awak bayangkan. Sekejap. Okey, ini awak bayangkan dinding rumah. Yang ni dinding rumah tau. Okey, so awak nak bayangkan macam ni. Angin tiup kat sini. Sekejap. Angin tiup. Kat sini halaju adalah tinggi. Tekanan adalah Rendah. yes, very good. Sini adalah tekanan adalah rendah. Ni awak kat rumah ni. Bayangkan Zat kat sini ni, dalam rumah ni. Awak bayangkan kalau yang duduk dalam rumah ni, dekat dinding ni, halaju tinggi ke rendah berbanding angin tiup tu? Rendah. Yes, very good. Kat sini halaju Rendah. adalah rendah. Bila halaju rendah, tekanan Tinggi. tinggi. So, bila korang duduk dalam rumah, korang diam. Tinggi. Tapi angin tu very good. Angin tu bertiup. Tekanan kat luar tu adalah rendah. Awak tengah duduk diam dalam rumah. Okay. So, dalam rumah tu, tekanan adalah tinggi sebab tak ada pergerakan, dia pegun. So, oleh itu, tekanan tinggi ni buat apa dekat atap rumah tu? Tekanan tinggi daripada dalam rumah tu buat apa dekat atap rumah tu? Tolak atap ke atas ke? Yes, Menolak. tolak. Yeah, dia tolak atap tu ke atas. So, bila dia tolak atap tu ke atas, itu yang menyebabkan dia boleh terbang. So, kat sini korang boleh faham. Sebab tu kalau lah awak perasan rumah yang pakai, kita nak panggil atap apa macam kat rumah perumahan saya ni, kita panggil dia, ni pun saya baru tahu sebab saya tengok soalan ni. Atap tu, you guys perasan tak? Atap tu kita panggil atap apa yang korang susun dekat atas rumah yang biasa rumah perumahan ni bukan atap zinc tu. Atap apa panggil? Yang dia pergi susun rapat-rapat tu. Dia susun rapat-rapat. Kita panggil atap apa Genting. terima kasih. Atap genting. Thank you. Perasan tak atap genting tu dia susun macam mana? Perasan. Yelah, dia susun macam mana bang? Nanti. Dia rapat-rapat ke ataupun dibiarkan ada space? Rapat. Yes. Rapat. Okay. Kalau lah atap genting tu, kalau perasan dia memang saja dia susun kat rapat-rapat adalah disebabkan dia tak nak ada berlaku ruang kecil. Bila ada berlaku ruang kecil tu, dia boleh mewujudkan tekanan. Bila dia mewujudkan tekanan, sebenarnya atap genting tu lagi senang nak terbang. Sebab tu atap paling elok dia susun Rapat-rapat. rapat-rapat. Yes. Sebab dia susun rapat-rapat, dia tak nak ada perbezaan tekanan. Okay. So, tengok, perasan tak? Itu sebenarnya menggunakan konsep fizik. Tapi kita tak belajar, so kita tak tahu kenapa disusun begitu. So, itu sebenarnya, sebab tu awak kena tahu fizik. So, orang buat rumah, orang modify ke, biasanya korang ada guna konsep tu, tapi korang tak faham, tak tahu nak explain kenapa. Okay, jom kita jawab sama-sama. Tadi saya berhenti kat siapa? Muaz Muaz. Bukan. Okay, seorang. Bukan. Siapa Muaz? Nick Ni. Okey. Nick, apabila kelajuan angin adalah Nick pilih orang. Sorry. Pilih. Pilih seronok kan? Apa? Ya, tengok nama sikit. Tengok. Kita ada ramai juga, not bad. Kita ada Acap. kita ada 18 orang, 10 orang je tak masuk. 10 orang. Itulah. Zat. Zat. Okey, Zat hebat ni. Zat Terror ni tajuk ni. Tajuk ni saya rasa boy suka, dia tak payah baca banyak tau. Saya rasa kalau Adam pun suka tajuk macam ni. Okey, apabila kelajuan angin adalah angin bertiup tinggi ke rendah? Zat. Apabila kelajuan Tinggi. angin tinggi. Jawapan sini adalah tinggi. Tekanan udara di permukaan bumbung adalah Lebih rendah. Yes, very good. Lebih rendah daripada tekanan udara di bahagian bawah. So, oleh itu yang menyebabkan bumbung boleh terbang. So, cadangan, elakkan, tinggalkan apa tadi saya kata? Dekat bumbung tu tinggalkan apa? Jangan ada apa?
ruang. Yes, jangan ada ruang kecil. Jangan ada ruang di jubin bumbung supaya tiada perbezaan apa saya kata? Kita tak nak ada perbezaan apa? Tekanan. Yes, kita tak nak ada perbezaan tekanan. Sebab bila korang tak pernah tengok orang susun bumbung satu-satu macam ni tau. Okey, dia akan susun rapat-rapat sebab bila dia ada gap je sikit dia ada perbezaan tekanan. Kawasan kosong ni tekanan dia tinggi. Tekanan yang bergerak tu tekanannya adalah rendah. So, kawasan kosong tu tekanan tinggi dia akan tolak lagi atap tu. Atap tu akan jadi lagi senang nak terbang lah. So, kesimpulannya. Tekanan bendalih bergantung kepada apa ni? Zak. Alang-alang Zak. Tekanan bendalih ni sebenarnya dia bergantung kepada apa? Kita cerita pasal apa ni? Tekanan bergantung kepada apa? Prinsip Bernoulli, tekanan berkait dengan apa? Tekanan bergantung kepada apa? Dalam prinsip Bernoulli, kita cerita dua benda je. Apabila tekanan tinggi adalah disebabkan Bendalih yang bergerak. benda bergerak, kita merujuk kepada apa? Cahaya ataupun gas. Tak, ni cakap tadi. Laju. Tekanan. Laju. Nampak tak? Boys dapat tangkap tajuk ni. Tu je. Saya cari video tajuk ni, saya cari lelaki. Saya tak tahu kenapa lelaki boleh simplifykan benda ni. Kita perempuan fitrahnya kita suka fikir too deep tau. Kita tak tahu nak simplifykan benda. Perempuan memang macam tu, kita dicipta memang macam tu, kita too deep. So sebab tu bila Cikgu Bayu yang banyak cakap, saya nak simplifykan benda tu, saya struggle sikit. Tapi sebenarnya dia simple je. Kalau kita nak kata tekanan dalam bendalih bergantung kepada hal laju. So senang kata macam ni Zak, pergerakan kan, benda bergerak ada hal laju. Okay, so tekanan yang, tengok kalau dia laju, tekanan tu tinggi ke rendah? Rendah. Motor laju. Awak merempit motor laju. Kalau hal laju tinggi, tekanan Rendah. rendah. Dia senang cakap macam ni tau. Kesimpulannya dalam tajuk prinsip Bernoulli, Rendah. dalam prinsip Bernoulli ni sebenarnya kita nak cerita pasal dua benda Kita nak cerita Rendah. pasal hal laju dan juga tekanan. Dalam prinsip Bernoulli, kita cerita pasal bendalih bergerak. So bila kita cerita pasal bendalih bergerak, so kita cerita pasal dua benda. Hal laju dan juga tekanan. Tetapi hal laju dengan tekanan ni tak kawan. Apabila hal laju ni tinggi, tekanan adalah Rendah. rendah. Yeay. Itu yang kita nak cerita dalam prinsip Bernoulli. So prinsip Bernoulli kita nak cerita pasal bendalih bergerak, dia akan mewujudkan dua benda. Dia akan mewujudkan hal laju dan dia akan mewujudkan tekanan. So bila dia laju, tekanan adalah rendah. Bila dia diam, duduk diam, pegun, kita kata tekanan adalah tinggi. So sebab tu kita boleh cipta kapal terbang, drone, semuanya menggunakan konsep Bernoulli. So kita akan belajarlah mengenai itu. Okay, now yang ini. Ni kau apa? Okay, sikit lagi. Okay, yang ni saya nak ajar paling senang je. Okay, dalam prinsip Bernoulli ni dia ada pakai satu turus namanya adalah tube Venturi. Kali ni saya nak cerita pasal bendalih je, tube Venturi. So kita cerita pasal bendalih. Bendalih ada dua benda. Satu adalah cair, satu lagi adalah gas. Kita nak dalam prinsip Bernoulli ni kita nak cerita hubungan antara yang Venturi ni, kita nak cerita hubungan antara saiz diameter satu tiub. Kalaulah kita mula-mula benda ni tak bergerak, kalau awak tutup dua-dua, sebenarnya dia punya isi padu air sama. Senang kata macam ni. Bila bendalih tidak bergerak, saya contoh kat sini. Bila bendalih tak bergerak, dan dalam satu keadaan tertutup, tekanan adalah sama. Tetapi bila bendalih bergerak, dia dah jadi lain. So hari ni kita nak cerita pasal jika bendalih tu bergerak.
Okay, right. So nak bayangkan air tu masuk lalu sini. Ni macam awak naik gelongso. Awak bayangkan, ingat lagi tak korang pergi water park, korang naik slide yang tinggi. Saya tak suka, saya sangat takut tinggi. Slide yang tinggi. Awak perasan tak daripada atas turun ke bawah, mana satu hal lajunya lebih tinggi? Kat atas ke kat bawah? Hal laju tu makin tinggi, makin laju. Kalau awak naik slide. Bawah. Yes, bawah. So kita nak cerita pasal hal laju. So sekarang dalam tiup Venturi ni, kita nak cerita pasal apabila benda itu bergerak dalam satu kawasan yang besar ataupun yang kecil, dia ada berlakunya perbezaan diameter. Okay, kalau lah awak tengok kat sini, diameter untuk P, untuk Q, untuk R ni sama. Okay, tetapi tadi kita dah kata, kalau kat sini hal laju adalah rendah. Makin turun ke bawah, makin dia nak keluar, hal laju adalah tinggi. So teka, antara P dengan R, P ni tekanan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, hebat, tekanan tinggi. Hadi boleh faham lah, tekanan sini adalah tinggi. Dekat R ni, hal laju dia tinggi. So tekanan kat sini? Rendah. Ya, tekanan dekat sini adalah rendah. So, aras air sebenarnya dia merujuk kepada tekanan. So, saya ambil satu tau. Kalau lah kita kata dekat sini tekanan tinggi, aras air dia adalah tinggi. Allah, kejap Aras airnya adalah tinggi. So, kalau saya lukis, aras dia tinggi. Banyak. So, senang kata, kat sini kesimpulan, aras air kat sini rendah. Kat sini tengah-tengah. So, dia kat sini lah. So, saya nak cakap macam ni tau. Aras air dia sama dengan tekanan. So, apabila aras air ni awak nampak dia tinggi sikit. Ni aras ni tinggi, aras air tinggi. Maksudnya tekanan adalah tinggi. Kalau awak nampak aras air rendah, kita nak kata tekanan adalah rendah. So, tiup Venturi ni kita nak cerita pasal tekanan tetapi dalam diameter yang berbeza. Contohnya macam ni. Ni saya tengok video banyak lah sebelum kelas tu. Perasan tak korang main air? Korang nak siram bunga? Ni sama macam cikgu lelaki tu cakap. Awak siram air yang kita pakai hose getah tu. Hose getah. Kan? Korang pernah tak kalau kecil-kecil dulu? Korang ada hose getah, lepas tu korang kecilkan dia punya diameter hose tu. Apa jadi pada percikan air tu? Airnya padu. Yeah, air dia padu. Dia kata hal laju dia tinggi. So, kita nak kata macam tu. Apabila diameter dia kecil, hal lajunya tinggi. Tu je saya nak cerita. Awak bayangkan air tu mengalir. Ini nak cerita pasal salur darah sekali lah. Apabila kita ada satu ni, diameter dia macam ni, diameter dia begini, dan satu lagi diameter dia kecil. Kalau lah awak perasan, yang kecil ni, diameter yang kecil ni, hal lajunya tinggi. Ni kecil, diameternya kecil, hal laju dia tinggi. Kalau diameter dia besar, hal lajunya adalah perlahan. Sama dengan salur darah tau. Tiba. Kalau salur darah awak tersumbat, dia akan menyebabkan aliran darah tu menjadi laju. Contohnya banyak kolesterol. So, boleh kena penyakit high blood pressure. Tapi kalau orang normal, biasanya salur darahnya besar. Bila besar, aliran darah tu mengalir adalah biasa. So, kita nak cerita hari ni, kita nak cerita pasal diameter je. Apabila diameter tu kecil, hal laju dia tinggi ke rendah? Diameter kecil, hal laju dia tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, very good. Kalau diameter besar, hal lajunya adalah Rendah. So, kalau awak tak tahu balik rumah, nanti awak main air dekat pilih air tu, awak cuba kecilkan. Bila awak kecilkan, awak nampak kan air tu kata si hadis padu, dia laju. Kalau biasa, dia biasa je lah, hal lajunya adalah biasa. So far sampai sini okey tak saya cerita ni? Okey, cikgu. Okey. So, awak ingat aras air yang tinggi ni, ini sebenarnya aras air kalau, rulesnya satu, kalau dia punya diameternya sama. Kalau diameter dia sama, awak ingat, air yang ni kenapa aras dia tinggi? Aras air tu tinggi sebab tekanan adalah Tinggi. Very good. Kalau aras air tu rendah,
tekanan adalah Rendah. 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 So sampai sini awak okey. Now, so sekarang kita tengok bawah. Ha. Bila kita tengok dekat bawah dekat sini, awak tengok perbezaan diameter tau. Bila dekat sini perbezaan diameter, sini diameter adalah besar. Sini adalah diameter adalah kecil. Bila diameter besar ni, awak tengok yang besar ni, halaju dia tinggi ke rendah? Rendah. Yes, Rendah. halaju adalah rendah. Halaju adalah rendah. Bila halaju rendah, tekanan? Halaju rendah. Tinggi. Yes. Ini halaju rendah sebab diameter dia besar. Okay, so dekat sini kita kata tekanan adalah tinggi. Bila tekanan tinggi, aras air tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, Tinggi. aras air adalah tinggi. Nik, tidur ke? Kau makan budak ni. So kita lukis kat sini dia jadi tinggi. Suara Oh, robot lag tu. Lag. Kesian ni, hari ni kurang bernasib baik. So dekat sini, kalau kat sini, tengok, tak dengar lah ni, tak apa ni. Saya faham. Okey. Kalau dekat sini yang kecil ni, kita kata halaju dia? Tinggi. Yes, kalau halaju tinggi, tekanan? Rendah. Rendah. Tekanan rendah. Okey. So awak teka aras air dekat Y ni? Rendah. Yeah, mestilah rendah. Kenapa kita cakap aras air dekat Y ni rendah? Aras air ni rendah. Sebab tekanan dia Tekanan dia rendah. tinggi. Yeay! Tekanan rendah. Tak apa, Nik. Nanti belajar dengan Hadif. Hadif terror tajuk ni pula. Baik, Saya tak nak ajar dia. Saya pun tak nak belajar dengan dia. Allah. Okey. So sekarang kita tengok dia pergi ke sini balik tau. Dekat sini balik tau. Dekat Z pula. Saya tukar colour. Dekat Z ni pula. Dekat Z ni pula. Kat sini diameter jadi besar. Halajunya adalah tinggi. Okey. Tapi kalau kat sini tekanan adalah sorry. Z ni kita tengok diameter besar tau. Bila diameter besar dekat Z ni, awak nak cakap diameter besar, kita nak kata halaju dia tinggi ke rendah dekat bahagian Z ni? Rendah. Yes, very good. Halaju rendah. Bila halaju rendah, tekanan? Tinggi. Tinggi. Ya, Tinggi. tekanan tinggi. So, aras air kat Z tu? Tinggi. Ya, aras air kat Z adalah tinggi. Disebabkan tadi dia dah rendah, kat sini dia jadi tinggi. So, dia tinggi sikit daripada Y. Jadilah macam ni. So, kesimpulannya kita jawab soalan ini adalah pada muka surat 108. Yang lain okey tak? Okey tak? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Alhamdulillah. Okey, Afkar okey. Afkar boleh faham Okey, now. Ini fizik Afkar. Saya cuba sedaya upaya saya nak ajar. Tapi saya rasa kalau Hadi boleh jawab tu saya rasa saya dalam track yang betul. Saya dalam laluan yang benar. Okey, so saya teruskan. Okey, kita tengah cerita pasal A. This one Bismillah. Yang A ni, A. Okey, soalan dia. Tiup bernuli A. Okey, dekat R. Okey, saya contoh, saya padam dulu lah. Saya tinggalkan dia punya jawapan sahaja. Okey, bismillah. Yang ini adalah makin tinggi, sini makin rendah, sini lagi rendah. So saya kata kalau aras air tu rendah, tekanan adalah rendah. Okey, so kita kata tiup bernuli A. Okey, dia kata dekat R. Dalam R adalah lebih berbanding dekat P. So kita kata dekat sini, saya tulis kat sini tekanan Tengok tekanan. Tekanan yang terhasil di tiup R adalah lebih Rendah. dekat R. Rendah. Rendah. Kenapa kita kata dekat R tu rendah? Sebab halaju dia tinggi. Ya, very good Nisa. Sebab halajunya adalah tinggi. Yeay, korang boleh faham. Okay, jap. Mana ni? Okay. Maksudnya saya ajar betul sikit lah. Right, so tekanan yang terhasil di tiup R adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan yang terhasil di tiup P. So dekat tiup P ni adalah tekanannya adalah tinggi.
Sini tekanan adalah tinggi. So senang kata aras air dia sama dengan tekanan. Kalau aras air tu tinggi, maksudnya tekanan adalah tinggi. So kita tengok bahagian P je. Bahagian B. Tiup Bernoulli B. Tekanan. Alright Tekanan. Jawapannya tekanan je ni. Tekanan yang terhasil di tiup Y. Ni Y. Dekat Y ni kita tengok diameternya adalah kecil. Bila diameter kecil, dekat sini hal lajunya adalah Tinggi. yes, very good. Kalau hal laju tinggi, tekanan Rendah. rendah. So of course aras air dia akan jadi sikit je kat sini. So tekanan yang terhasil di tiup Y adalah lebih Rendah. lebih rendah berbanding tekanan yang terhasil dalam tiup X. Alhamdulillah. So, kesimpulan, saya nak sampai huruf nombor 3 je. Kesimpulan, nyatakan hubungan di antara diameter kaca dan hal laju pergerakan bendalih. Okey, tadi kita stop kat siapa? Zat Nisa Saya. Dekat ni? Okey. Alright. So, Zat pilih seorang Zat untuk hubungan Zami. siapa? Kuzami. Okey, Kuzami. Okey, saya tuliskan yang depan ni je. Semakin kecil diameter, kita makin kecilkan. Air tu macam mana? Hal laju air tu makin macam mana? Tinggi ke rendah hal laju air? Awak kena main hose air ni. Hose air tu awak kecilkan diameter. Macam korang main tiup-tiup tu, orang kecilkan diameter. So, hal laju tu tinggi ke rendah? Diameter tu dia mempengaruhi hal laju. Kalau lah diameter tiup tu makin kecil, hal laju? Kalau kecil diameter kan? Semakin tinggi. Awak kena main air lah lepas ni. Semakin tinggi. Dia kena jadi bomba cikgu. Dia bukan bomber ke? Oh, Dafa Kuzami bomber kan? Saya ingat Afkar je seorang pengakap. Semua budak tahfiz ni tahu dia pasal bomber. Korang ni. Okay, so semakin kecil diameter tiup kaca, semakin tinggi hal laju pergerakan bendalih. So, nombor 3 tau. Nyatakan hubungan antara hal laju dengan pergerakan bendalih dan juga tekanan. Okay. Right, yang ni, lagi sekali. Awak ingat tau, Kuzami pilih orang. Hal laju dengan tekanan saya bagi satu tip. Hal laju dengan tekanan tak kawan. So, Kuzami nak siapa jawab soalan nombor 3? Afkar juga Afkar. Afkar, senang sangat ni Afkar. Okey, cuba Afkar. Semakin tinggi ke rendah? Awak suka hati awak? Semakin tinggi hal laju, semakin rendah tekanan. Yes, semakin tinggi hal laju pergerakan bendalih, semakin rendah tekanan. Alhamdulillah. Okey, tadi kita cerita pasal cecair tau. Kita cerita pasal kita cerita pasal air. Sekarang yang ni confuse sikit. Sebab tu saya tengok macam korang boleh pergi. So saya masukkan lagi satu. Okay, so yang ini kita nak cerita pasal udara tau. Sekarang kita nak tengok aliran udara. So basically korang bukan tengok air ni tau. Okay, ni air. Tapi sekarang yang kita masukkan dalam ni adalah udara. Sini udara. So kita tengok pasal udara. So dia sama juga. Udara ni kalaulah dekat sini, kita nak kata dekat sini hal lajunya adalah udara kat sini. Okay, kat sini jawapannya adalah tekanan dia adalah tinggi. Sini adalah tekanan adalah rendah. So cara dia lukis, yang ni saya bagi awak faham dulu tau. Cara dia lukis macam ni. Air dia masuk. Sini lagi tinggi. Sini adalah lagi tinggi. So kalau kita kata kat sini, oh tak apa Ipan. So tekanan rendah, hal laju adalah tinggi. Kalau kat sini kita kata hal laju adalah rendah. So bila kita tiup,
awak tiup satu straw, sebenarnya hal laju masa korang tiup dekat sini, bayangkan straw awal sini, hal lajunya adalah rendah. Sini, bila awak tiup straw, sini hal lajunya adalah tinggi. Okey. Now, bila hal lajunya sebelah sini tinggi, tekanan, kalau saya kata kat udara keluar ni, hal laju tinggi, tekanan? Rendah. Ya, very good. Rendah. Tekanan adalah rendah. So, kalau dia melukis ni pula, dia jadi terbalik. Sebab kat sini dia main udara. Yang ni kalau awak confuse sikit, tak apa. Saya ulang minggu depan tau. So, sebenarnya yang kita tengok dekat sini adalah udara tau. Tekanan udara, bukan tekanan cecair, bukan tekanan air. So, yang kita tengok kat sini adalah ini. Macam mana kita tahu dekat sini tekanannya adalah tinggi apabila aras udara adalah banyak. Ni aras udara. So, kita tengok tekanan yang ni. Kalaulah kat sini pula, kita kata kat sini, hal laju dia adalah rendah. Hal laju dia adalah tinggi, tekanan adalah rendah. Aras udara yang terperangkap sebenarnya sedikit. Ataupun kadang-kadang ada cikgu ajar saya, dia kata, awak tengok macam ni je lah. Kalau dia udara, air, aras air masuk, tekanan dia sama dengan aras air. Maksudnya apabila tekanan tinggi, aras air tinggi. Okey, ni untuk tiup venturi tau. Tapi kalaulah untuk udara, tengok siapa masuk. Kalau udara masuk, dia punya aras air berbeza. Okay, so yang ni saya rasa saya ajar minggu depan dulu sebab saya rasa hari ni cukup dah ni. Untuk budak lelaki saya rasa Alhamdulillah okay, saya nak bagi budak perempuan yang macam saya. So untuk saya fizik ni boleh tapi saya slow sikit. Okay, now yang ini kita buat minggu depan, B. Refresh minggu depan. So kesimpulannya, saya nak habiskan kat sini. Prinsip Bernoulli adalah apa? Prinsip Bernoulli adalah prinsip yang menyebabkan apa? Aras air itu sama ke berbeza? Berbeza. Yeay! Yang berbeza. Okey, last sekali. Okey, tekanan terhasil adalah pada bahagian mana? Pada bahagian aliran air yang tekanan. Okey, tekanan yang terhasil adalah dekat laju ni. Kalau hal laju dia tinggi, hal laju tinggi. Hal lajunya adalah tinggi. Tekanan dia apa? Tinggi ke rendah? Rendah. 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 Ya, hebatnya. Alhamdulillah. So, sini adalah rendah. So, kita nak tengok adalah pasal bendalih. Tapi dalam tiup venturi ni, dia merujuk kepada dua jenis bendalih. Kalaulah awak tengok dalam tiup venturi ni, kalau yang dia masukkan adalah air, dia masukkan air, aras air sama dengan tekanan. Sebab yang dia masukkan air. Tapi kalaulah yang dia pergi nak tengok adalah udara, so aras air tu jadi terbalik. Kalau dekat sini tekanan tinggi, aras airnya rendah sebab udara tu banyak. Okay? Itu je. Saya nak sampai sini je. Ataupun saya habiskan, saya nak sampai sini je. B, saya nak minggu depan. So, itu sahaja. Alright. Thank you so much. Do you have any question? Ada tak masalah? Ada tak masalah? Kita ada 5 minit lagi. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. So, korang nampak beza tak antara prinsip Bernoulli dengan prinsip Pascal? Apa yang korang faham mengenai prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli? Kalau Pascal, dia adalah cerita tekanan bendalih. Tetapi Pascal mesti dalam satu apa? Pegun. Yes, very good. Dia mesti dalam satu tempat tertutup. Dia mesti tertutup. Macam dalam break, dia mesti tertutup. Tapi kalaulah Bernoulli, dia cerita pasal tekanan bendalih. Tapi tekanan bendalih untuk apa? Bendalih yang macam mana? Bergerak. Yes, very good. Bergerak. Sebab tu kalau dalam Bernoulli, dia sangat cerita mengenai tekanan. So far you okay? Saya rasa Hadi awak okay lah Hadi. So maksudnya nanti awak boleh ajar kawan awak yang lain lah. Yang girls kita memang lambat sikit tau nak ada imaginasi. So tajuk ni biasanya lelaki cepat sikit. So boys cepat sikit, perempuan dia ni sikit. Tapi bagi saya sebab tu lah lelaki dengan perempuan dia pelengkap. Macam kita perempuan, kita orang suka macam menghafal benda-benda macam tu. Lelaki dia tiada pasal prinsip. So sebab tu lelaki dengan perempuan dia perlu each other. So maksudnya kalau bahagian yang hafal banyak info, lelaki belajar dengan boys. Kalau pasal prinsip-prinsip macam ni, girls belajar dengan boys pula. Macam tu lah. Alright. Janganlah sekejap je. Apa tu?
Tak, saya doakan forever rajin. InsyaAllah, insyaAllah. Awak, kalau kawan awak tengah buat benda baik, awak kena doakan tau. Semoga dia punya kebaikan tu berpanjangan tau. Okay, so awak kena jadi kawan yang baik, jadi supporters kawan yang baik. Okay, alright. So, itu sahaja. Saya minta